Okay ya. Alright. Okay semua, so tengok soalan nombor 1. Okay, the displacement of particle undergoing a simple harmonic motion is given as x equal to 8 sin 4 pi t. Okay, so ini dia punya persamaan yang dibagilah. Okay, x sama dengan 8 sin 4 pi t. Okay, lepas tu dia akan bagi tahu statement ni lah ya, where x is measured in meter and t in second. Okay, so maksudnya X awak ni mesti dalam meter, unit meter ya. Alright. Dan T ni mesti dalam unit second. Faham ya? So terms ni you kena alert lah. Dia kadang dia bagi dalam cm. Kadang dia bagi dalam km. Ini kadang dia bagi dalam second. Kadang dia bagi dalam millisecond. So depend kepada soalan. Okay, depend kepada soalan yang diberikan. Faham ya? Alright. Okey, sekarang determine dia suruh cari amplitude. Okey, amplitude apa? A kan? Okey, A. Angular frequency omega. Period T. Lepas tu displacement when T equal to 0.2 second. So bila you tengok persamaan ni, so you samakan dengan persamaan asas dia kan? So X equal to A sin omega T. Nampak ya? So kita compare dengan persamaan asal. Okay. So kat sini berapa amplitude dia? Berapa amplitude dia kelas? 8 apa? 8 meter ya. Okay, amplitude dia adalah 8 meter. Okay, tulis. So amplitude adalah 8 meter. Okay, unit kena ada. Ni kadang student tulis tapi tak tahu unit apa. So unit tengok kat sini. Kan dia kata dalam apa? Dalam meter, meter, cm, cm. Okay. Okay, angular velocity. Okay, berapa nilai angular velocity dia? Kalau tengok sini nampak. Omega sama dengan 4 pi. Ya. So, 4 pi rad S negative 1. Okay ya. Ingat, unit bagi omega adalah radian per second. Ni ya. 4 pi ni adalah dia punya omega. Ni. Okay, alright. Okay, C dia cari period. So kita tahu period boleh cari daripada omega kan. So omega sama dengan 2 pi over T. Okay, so selesaikan you akan dapat T lah nanti. Okay ya, boleh. Ni T. Okay, kemudian D dia kata so cari the displacement when T equal to 0.2 second. So maksudnya T ni gantikan dengan 0.2 kan. Okay, tapi ingat yang macam saya ajar itu. Okay, unit dia dalam minit radian tau. So, you kena tukar dalam degree dahulu. Okay. So, you buat macam ni. So, X sama dengan A. Okay, guna persamaan asal lah. 8. X sama dengan 8 sin 4 pi. T ni ganti dengan 0.2. Nampak ya? Alright. So, kemudian 8 sin 4 pi 0.2 kan. So the whole thing ni darab dengan 180 darjah bahagi dengan pi. Okay. Convert into degree dahulu. Okay. So pi ni boleh cancel. Nampak? So 4 darab dengan 0.2 darab dengan 180. Okay. Lepas tu baru sinkan dia. Dah sinkan dia, baru darab dengan 8. Okay. Kemudian baru you dapat jawapan dia. Faham ya? Okay, ini cara kita selesaikan soalan yang melibatkan simple harmonic motion lah. Atau persamaan yang macam ni. X equal to A sin omega T. Kalau V ke. Okay, V sama dengan A omega sin omega T. Ataupun A ke kan. A sama dengan A omega squared sin omega T ke. So semua kalau nampak je bentuk sin omega T ni. So you kena selesaikan cara macam ni. Okay, kalau tidak nanti jawapan awak akan dapat salah. Okay, boleh faham tak semua? Boleh? Boleh ya. Ni nanti you buat. You buat baru you tahu ya. Buat. Ya. Oh, kalau you nak buat 360 bagi 2 pi pun sama juga. 360 bagi 2 pi, you bagi 2 dapat 180 darjah bagi pi. Faham tak?
Ya. Sebab itu kalau kita simplify kan, you dapat 1 sama darjah bagi pi pun. Ini untuk separuh, tahu tak? Pi ni separuh pusingan lah. Kalau 2 pi tu, apa nama tu? Satu oscillation lah, satu ayunan lengkap lah. Kan? 180 kan separuh, kan? Kalau penuh, 360, 2 kali pi. Okey, jadi kita guna ni lagi mudah lah, simple sikit daripada kalau nak guna 360 darjah bagi dengan 2 pi boleh juga. Tapi panjang sikit lah cerita dia. Nak kira tu. Okey, boleh tak? Boleh? Alright. Okey. So sekarang tengok soalan nombor 2 pula. Okey, nombor 2 pun sama. Okay, the displacement of a particle oscillating in simple harmonic motion is given as, okay, ni persamaan dibagikan. X sama dengan 4 sin 10 pi t. Okay. Sin saya tak cantik lah. Okay. Okay, nampak ya? Okay. Okay, soalan nombor 2A. Dia tanya maximum velocity. Okay, apa formula maximum velocity? Vmax sama dengan A omega. Faham ya? Ni. Nampak tak? Vmax sama dengan A omega. So, A berapa? 4 kan? Omega? 10 pi. Okay? So, darabkan lah. Selesaikan. Ni dapatlah velocity nanti. Ini dalam unit meter per second lah. Sebab dia Vmax kan? Okay, maximum velocity. Okay. Boleh? Alright. Okay, nombor 2, B. Dia kata, the velocity of the particle when x equal to 3 cm. Nampak tak? Ni nak cari apa ni? Yang B ni cari apa? Siapa tahu? V ni apa sebenarnya? Dia suruh cari V in terms of x. Faham ya? V in terms of x. Okay. So, apa formula V in terms of x? Siapa tahu apa formula V in terms of x? V sama dengan plus minus omega lagi square root A squared minus x squared. Ni. Ini V in terms of x. Maksudnya ganti x cari V. Kalau kita derive yang ini, tu V in terms of T. Ganti T cari V. So, you tengoklah soalan tu dia suruh cari apa. Faham tak? Sebab tu saya cakap, topik ni kita belajar banyak. Sebab dia banyak, memang dia cover banyak benda. Semuanya kena tahulah. Tapi soalan dia tak susah. Soalan dia simple-simple je. Tapi nak jawab tu, you kena belajar macam semua yang saya ajar itulah. All the video tu kan, you kena tengok daripada mula sampai akhir. Kena fahamkan. Sebab setiap satu tu ada konsep dia. Okay? Alright. So, yang ni nampak. Okay. So, V equal to plus minus omega square root A squared minus x squared. Okay. So, x ganti dengan 3 cm. Ni kalau tukar meter pun boleh lah. Tukar meter je lah, senang kan. Okay. Tukar meter lah. Lepas tu darablah semua, selesaikan. Dia dapatlah jawapan dia. Okay. Boleh ya? Alright. Okay. Now tengok C pula. Okay. Sketch a graph of velocity V against time T for this particle. Nampak tak? Tiba-tiba dia suruh sketch graph pula. Okay, graph velocity against time. Kan? Jadi nak sketch graph ni macam mana? Sketch tu senang je, tapi you kena derive dulu. Sebab dia bagi X kan? You kena derive jadikan dia V. Nampak tak? Sebab itulah kita kena belajar semua yang konsep saya ajar itu. Kena belajar detail. Sebab dia semua ada dalam satu soalan tu. Macam-macam benda dia boleh soal ya. Alright. So untuk ni, okay, nak sketch boleh. Tapi kita kena derive dulu. So, kita buat derivation. Sebab tu derivation kena tahu ya. Dia memang akan keluar macam ni. So, X sama dengan 4 sin 10. Okay, 4 sin 10 pi t. Nampak tak? Okay, nak dapatkan velocity guna V sama dengan dx over dt. Kan? Alright. Lepas tu buatlah. Ni kena tempat besar Tak apa. Okay, okay, X ganti ni lah. 4 sin 10 pi t bagi dengan dt. Nampak ya? Lepas tu kan unknown letak depan kan. So unknown dia adalah, bukan unknown lah, constant. Constant dia 4 kan.
So 4 letak depan dulu. 4, nampak? Okey. So kalau kita nak tunjuk, okey tunjuklah tunjuk sikit. D over dt sin tan pi t. Nampak ya? Okey. So derive sin dapat cos kan? So dia A omega. Dapat A omega cos omega T. Kan? Alright. So you pun buatlah. 4. Okay, kalau keliru buat dulu. A omega cos omega T. Yalah. Ini yang telah kita derive lah. Kita akan dapat A omega cos omega T. Dah bukan dapat A omega. Dapat omega je. A dah kat depan. Okay, derive sin tan pi t, we dapat omega cos omega t. Nampak ya? Alright. So omega kita 10 pi. So 4 darab dengan 10 pi. Cos 10 pi t. Nampak tak? Okay kan? Okay. So total you akan dapat 40 pi lah. 40 pi cos tan pi t. Nampak tak? Ni persamaan kita. Baru dapat. Okay, sebab tu saya kata derivation you kena tahu. Derivation saya ajar tu kan. Yang ada dua side tu kan. Sin, cos kan. Derive X dapat V. Derive V dapat A. Semua you kena tahu. Sebab sometimes dia suruh kira. Sometimes dia suruh lukis. Dua-dua pun you kena tahu. Okay. So derivation sangat penting. Nampak tak? Inilah persamaan kita. 40 pi cos tan pi t. Okay. So dia adalah graf cos lah. Jadi kita pun lukis. You pun lukis kan. So graf cos start daripada amplitude lah. Ni dia punya amplitude dia. Okay. So daripada dia positif, so start daripada atas. So sini adalah dia punya A omega lah. Bawah ni negatif A omega. Okay, ni graf V lah. Tengok dalam unit apa dia bagi tadi. Okay, X is measured in cm. Okay, kalau cm maksudnya V dia adalah cm lah. S negatif 1. Okay, ni T dalam minit second lah. Nampak ya? Okay, sebab dia graf cos, lepas tu positif, so start dari atas. Nampak tak? Kan? Okay. Okay, ni lah sketching graf dia. Okay, boleh faham tak? Ya. Ya, sepatutnya kena, betul. Ini saya buat nak tunjukkan. Kalau ikut exam sebenarnya tulis 40 pi. Tak. Dia akan effect bila ada apa? Face angle. Kan? Kalau ada initial face angle at the back tu, you kena sketching ikut yang saya ajar tu. Kan? Shift to the right, shift to the left tu kan? You kena sketch ikut yang itu pula. Faham ya? Itulah dia tu cakap chapter ni senang kalau faham lah. Tapi dia panjang, dia banyak di details. Every step tu you kena tahu. Okay, macam ni tengok kalau graf ni ada initial face angle tak? Tak ada kan sebab dia tak ada plus minus at the back kan. So tak ada lah. So bila tak ada kita guna graf macam basic sin, basic cos. No need to shift. Kalau ada kena. Ikut pada soalan. Okay, boleh? Boleh Alright. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya tak? Ya. Horizontal apa? Horizontal lah. Oh, yang ni. Oh, okay. Yang ni sebenarnya kena kalau you rajin bolehlah cari period. Ni period dia. Period sampai kat sini je. Sekejap. Padam ni padam semua. Sekejap 1, 2, 3. Okay, ni dah dia punya period. Period T lah. Kan. Kalau you rajin cari period. Tapi lah mungkin ni tak suruh cari period kan. Kalau tak cari period buat T je lah. Kalau you rajin nak cari boleh. Carilah period dia berapa. Lepas tu ni. Kata apa. Tulislah kat sini. Tapi kalau you nak buat macam pi over 2 pun boleh juga. Kan. Pi over 2, 3 pi tu pun boleh jugalah. Okay. Nak buat tu pun boleh. Tapi kena label jugalah. Sepatutnya kena complete. Walaupun dia kata sketching. So semua benda ni kena ada lah. Okay. Okay. Ni buatlah apa dia. Pi over 2 kan. Lepas tu pi betul tak? Lepas tu 3 pi over 3 pi ke 3 je. Sorry 3t.
Ni T bukan pi, sorry. Ni T over 2. Yang ni. Ini berapa Oh, sorry, itulah. Lupa jap. Betul macam pelik je. Okay, ni T over 4. Ni 3 over 2 kan? Okay. Ni 3T over 2. Ni T. Betul lah. You label macam ni lah. Tapi kalau ada nilai, ganti nilai lah. Okay, kalau nilai, ganti nilai lah. Kalau tak ada nilai, ganti macam ni pun okay jugalah. Okay, tapi kena buat tau. Kalau you tak label, salah ya. Dia kena ganti. Macam ni kena letak ni. Kalau you tak letak, salah ya. Maka you nanti counter graph you tak ada. Okay, boleh tak? Boleh Alright. Ada apa-apa nak tanya lagi? Chapter ni senang tau. Pastikan boleh faham betul Jangan nanti nak cari amplitude pun tak tahu ya. Okay, dah ya? Alright. Okay, kalau dah semua ya? Okay. So kalau dah, kita tengok soalan nombor 3 pula. Okay, nombor 3. Okay, 1F of tuning fork is oscillate in simple harmonic motion of amplitude. Okay, dia bagi amplitude dia 0.5. Okay, lepas tu dia bagi period T dia 0.01 second. Okay, determine maximum acceleration. Okay, apa formula maximum acceleration? Mx equal to plus minus A omega squared. Boleh So, Mx equal to plus minus A omega squared. Okay, A yang ini. Tukar dalam meter tau. Jangan guna mm. Tukar dalam meter. Okay, omega. Okay, nampak dia dah bagi period kan? Cari omega. Omega sama dengan 2 pi over T. So, T sama dengan nilai dia lah. Okay, ganti kat sini dan dapat dah jawapan dia. Okay, boleh tak? Boleh. Alright. Okay, next tengok yang B pula. Okay, dia kata determine the acceleration when the displacement is 0.10 mm. Okay, ni yang maksudnya apa ni? Soalan apa ni? B ni soalan apa? A in terms of x. Kan? So, kalau soalan A, you kena tengok A tu in terms of what? A tu in terms of T ke A in terms of x? So, you tengok betul-betul. Okay. So, macam ni dia lah A suruh cari acceleration in terms of x. Sebab dia bagi x suruh cari A. Okay. So, you tengoklah formula untuk A in terms of x. Okay. Formula dia A sama dengan negatif omega squared x. Nampak ya? So, ini adalah A in terms of x lah. Okay, nampak? Okay. So, x gantikan dengan 0.10 mm. Tukar pada meter ya. Alright. So, omega dah dapat dah tadi ni. Ni kan cari omega kan. Sorry. Dia bagi T tadi suruh cari omega. Salah pula. Okay. Ni padam dulu. Okay. Gantilah T tadi dapatlah omega. Ganti kat sini. Okay. So, selesaikan. Dapatlah jawapan dia. Okay. Boleh tak semua? Boleh faham? Ada soalan? Boleh ya? Alright. Okay. So, next. Tengok yang C pula. Okay. Dia kata deduce an expression for the displacement x in terms of time t. Assume that when t equal to 0, the end is at the equilibrium position. So, dia kata pada masa t sama dengan 0. So, dia ada kat Indonesia. Maksudnya dia case t sama dengan 0. X pun sama dengan 0 lah. Okay. So, dia tak ada phase angle lah ya. Sebab the end is at the equilibrium position. Okay, bila dia kata deduce an expression for the displacement x in terms of t ni, maksudnya dia suruh buat persamaan. Okay, dia suruh buat equation ya, persamaan bagi x. Ya. So, patut kita pun buatlah. Okay, kita pilih lagi. Okay, kalau dikata dekat equilibrium, dia adalah sin tau. Tapi kalau dikata dn ini dekat amplitude, so dia adalah graph cos. Tu kena tahu beza ya. Kalau dikata dekat equilibrium, okay, maksudnya t sama dengan 0, x sama dengan 0. So dia akan produce graph sin. Okay. Tapi kalau dikata when t equal to 0 second, dn ni dekat amplitude. Maksudnya
Bila T sama kosong, X sama dengan A. Nampak? Kalau dia cakap macam ni, so ini adalah graf cos. Okay, you kena lukis graf cos. Okay. Kalau dia kata kat equilibrium, graf sin. Kalau dia kata bila T sama kosong, X sama dekat amplitude, so dia adalah graf cos. Okay, ni kena tahu ya dan kena faham. Alright. Yang ni tengok balik yang cara nak cari phase angle tu kan. Initial phase angle tu. You tengok balik ya yang saya bagi tu. Okay, so bila ni kita pun buatlah persamaan basic dia. Okay, buat kat atas lah. Tak ada tempat lah. Okay, X equal to A sin cos theta pula. A sin omega T. Nampak ya? Alright. Okay, so A kita berapa? 0.5. 0.50. Okay, omega carilah kan. Omega dah ada tadi. Cari omega tau. Tulis tau. Okay. Ni, sin. Omega ni tulis nilai dia. Okay, T. Macam tu je lah. Okay, lepas tu buatlah. Tu kena mention sikit lah. Where X in apa. Okay, kalau you nak ambil A ni, kalau you nak ambil dalam mm ni, boleh lah buat. Where X in mm. Kan. And T in second contohnya. Macam tu lah. So ikut value yang you dapat tu lah ya. Okay. Ini untuk C. Right? Okay. So bila dia suruh awak buat persamaan, mesti tulis ni. Ni sebenarnya wajib ya. Where X in mm ke, and T in second ke. Ini sebenarnya wajib. Okay. Kalau you buat yang ni saja. Okay. Tapi tak buat ni, nanti markah boleh tak ada ya. Tengoklah kalau markah dia 2, dapatlah ni 1 markah. Yang ni hilang markah. Kalau markah dia bagi package dua-dua ni 1, you tulis ni je, dia tak tulis, salah. Okay, mesti tulis complete. Okay. Dan bila dia suruh buat persamaan, binti ganti nilai. A ni mesti ganti nilai. Omega ni mesti ganti nilai. Nilai yang you kira lah, mesti ganti. Kalau you tak ganti pun salah juga. Okay. So wajib. Kena ganti nilai. Okay, lepas tu kena buat ni. Barulah jadi complete satu persamaan. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Boleh? Tak ada Kalau tak ada saya teruskan Okay. Okay, now tengok nombor 4 pula. Okay, nombor 4 ni dia ada initial phase angle kat belakang ni kan. Plus pi over 3. Okay, the displacement of a particle in simple harmonic motion is described by the equation of X equal to phi cos 2 pi t plus pi over 3. Where X in meter, T in second. So, dia kata when T equal to 4 second, cari dia punya displacement, velocity, acceleration and the phase. Nampak tak? Kalau macam ni, kena derive. That's why derivation tu sangat penting. Kena faham dan tahu cara nak derive. Practice lah sampai you boleh buat. Inilah contoh-contoh yang memang selalu akan keluar final. Macam ni lah soalan dia. Okay. Kadang dia suruh dia cari ni. Kira. Lepas tu dia suruh lukis. Sketching graph kan. That's why lah semua you kena tahu. Yang saya ajar itu. Ya. Semua kena tahu dia detail. Macam mana nak lukis semua kan. Semua kena tahu. Okay. Alright. So kita tengok sikit. Okay, determine the displacement. Okay, ni biasa je lah. Ganti, okay. Tengok ya. So, X sama dengan 5.0 cos dalam kurungan 2 pi t plus pi over 3. Nampak ya? Okay. So, t tu gantilah dengan 4. Okay. So, t ni ganti dengan 4 kan? Okay, dapat saya tunjuklah lagi sikit ya. Okay. So, sama dengan 5.0 cos 2 pi darab dengan 0.4. Okay. Okay. Tambah pi over 3. Ni kan. Darab dengan apa? 180 darjah bahagi dengan pi. Okay. Okay. So, ni hati-hatilah sebab dari 2 pi ni kan. Mungkin you boleh orang kata apa? Apa tu orang kata? You satukan dia kan. Factorizekan dia dulu kan. Supaya pi ni boleh cancel dengan ni kan. Okay. Factorize ke apa-apa you buat lah. Tapi yang penting matematik tu jaga-jaga ya. Jangan salah. Okay. Jangan salah ya. Okay. Alright. Ini.
Tapi kalau you tak nak cancel pun boleh, you darab pun boleh juga. Kalau keliru nak cancel kan boleh darab je pun tak ada masalah juga. Okay? Alright. Okay, so ni saya buat kurungan besar lah. Macam ni lah. Okay, nampak ya? Okay. So yang ni semua selesaikan. Lepas tu darab dengan ini, divide dengan ini. Lepas tu baru koskan dia. Lepas tu baru darab dengan 5. Okay. Lepas tu baru dapat jawapan. Okay. Nampak faham ya? So pengiraan dia panjang kan. Tapi kena buat hati-hati lah. Hati-hati. Kawak ni mengira pun salah. Ya, berhati-hati buat betul-betul. Dia tak susah tapi kena be very careful lah. Okay ya. Okay, ni untuk displacement. So displacement ganti je nilai. Okay, next dia suruh cari velocity. Kalau cari velocity kita kena derive macam tadi. Okay. So B. Okay, B sama dengan salah. Okay, dia cari velocity kan. So B sama dengan dx over dt. Nampak ya? Okay. Sama dengan D. Okay, X kita 5 cos 2 pi t tambah pi over 3. Nampak ya? Alright. Okay, so ni D over dt. Okay, nampak? Alright. Lepas tu, okay, keluarkan 5. 5 kan constant. Keluarkan 5. Okay. So, tinggallah cos omega t plus pi over t. Okay. So, derive V dapat omega cos macam ni dia cos kan. Cos dapat negative sign tau. Derive cos dapat negative sign. So, dapat okay. Kalau keliru kita tulis persamaan dulu ya. So, negative omega cos omega t. Okay. Ini dia ada phase angle kan. Letak sekali lah initial phase angle. Sebab persamaan ni ada phase angle. So, letaklah phase angle dia tu. Okay, derive cos dapat negative sign. Silap. Derive cos dapat negative sign ya. Okay, so sign lah. So, negative omega sin omega t plus initial phase angle. Nampak? Okay, lepas tu baru tulis dia punya ni lah. So, 5 negatif. Okay, omega kita berapa? Omega 2 pi. Kan? Okay, sin. Lepas tu omega t. Okay, 2 pi t. Tambah pi over 3. Nampak ya? Okay. Right. Lepas tu. Okay, tutup balik lah. Okay, lepas tu okay, darabkan kat depan kan. 5 darab 2, 10. So, negatif 10 pi. Sin 2 pi t. Tambah pi over 3. Okay, boleh ya? Okay, sekarang ni t ni gantikan dengan cos 4 pula. Kan? T ni ganti dengan 4. Nampak? So, the whole ni. Macam nak buat Okay, buat dua ni lah. Sebab tunjuk lain-lain kan. Ni. Darab dengan 180 darjah bagi dengan pi. Nampak tau? Dia memang panjang. Tapi kena buat. Nampak ya? So ni dah ganti ni ganti dengan 4. Sebab dia nak cari T tadi kan. 4 second. Lepas tu selesaikan dulu ni. Okay, selesai. Selesaikan. Lepas tu darab dengan 180 darjah. Bahagikan dengan pi. Lepas tu signkan dia. Lepas tu baru darab dengan negatif 10 pi. Okay. Lepas tu barulah dapat jawapan dia. Okay. Sebab tu kena pandai derivation. Taklah susah sangat. Kena ingat je. Derive cos dapat negative sign. Derive sign dapat negative cos. Yang tu je ya. Okay. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak mengenai perkara ini? Anything? Ada apa-apa? Boleh Cuba tau. Saya nak semua orang cuba. You kena cuba. Cubalah sampai berjaya. Yang penting you kena cuba. Belajar dan cuba. You tak ada pilihan lain ya. Belajar, cuba dan usaha. Okay? Alright. So ini untuk V lah. Okay. Sekarang saya cari acceleration pula. Okay. Acceleration pun nak kena derive juga. Okay. Tengok sikit. Okay. Tunjuk sikit lah kan. Okay. Mana tempat. Nak tulis pun tak tahu. Tak nampak. Okay. Kita buat sini lah. Okay. So, C nak cari A pula. So, A buat. A sama dengan dV over dt. Sama dengan D. Okay, V kita yang tadi tu lah. Yang panjang-panjang lebar ni kan.
negatif 10 pi sin 2 pi t tambah pi over 3. Nampak ya? Okey. Okey. So sama juga. Okey, negatif 10 bawa kat depan sebab dia constant. So tinggallah sin 2 pi t tambah pi over 3. Ya. Okey. So derive sin dapat cos. Cos omega t. Kalau keliru tulis je dulu, tak apa. Okey, macam ni kan. Okey, derive sin dapat omega cos omega t tambah initial phase angle lah sebab dia ada phase angle. Okey, lepas tu baru ganti nilai 10 pi. Okey, omega 2 pi kan. Okey, cos 2 pi t tambah pi over 3. Okey, lepas tu baru darab ke depan. 2 pi darab dengan negatif 10. Negatif 20 kan. Pi kuasa 2. Betul tak? Okey. Lepas tu cos 2 pi t tambah pi over 3. Okey. So nak cari bila t sama dengan 4 second kan. A sama dengan berapa? So t ni gantilah dengan 4. Nampak tak? Okey. Lepas tu semua ni selesaikan. Darabkan dengan 180 darjah bagi dengan pi. Kan. Dah darab ni, dah settle semua ni. Baru coskan dia. Lepas tu darab dengan ni. Okey. Lepas tu baru dapat jawapan dia. Memang panjang tapi kena cuba dan buat. Inilah soalan standard final yang akan keluar nanti ya. Tak susah pun, cuba dulu. Okey. Alright, ini untuk cari A ya. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Boleh ya? Cuba okey. Dia buat nanti saya bagi latihan. So latihan pun tengah on the way nak buat. Nanti kena buat ya, ambil masa buat. Kalau you hantar lambat pun tak apa, janji you buat. Untuk progress you supaya you pandai dan you faham. Itu yang paling penting. Okey? So buat. Pastikan buat dan belajar. Sekejap siapa? Hello? Okey, sekejap. Okey ya, okey, kita sambung balik. Okey, ini untuk cari A ya. Okey, ada apa soalan nak tanya? Boleh Alright. Okey, kalau boleh, okey, tengok soalan nombor D pula. Okey, cari the face. The face. The face ni yang nombor 1. Okey, the face tu yang belakang ni ya. Ni. 2 pi t tambah pi over 3. Itulah kita punya face ya. So nanti you ganti je nilai. Lepas tu selesaikanlah. Dapatlah dia punya face dia. Ni kan. Okay, gantikan T sama dengan 4 tu. Okay, selesaikan dan dapatlah jawapan dia. Okay. Alright. So, ini untuk soalan nombor 4. Okay. So, yang ini memang mirip soalan final lah. Kalau soalan final pun memang dia akan keluar macam ni lah ya. So, kena tahu. Okay. Tak ada soalan Okay. Kalau tak ada soalan tanya tak? Tak ada Okay. Kalau tak ada, saya teruskan dengan soalan nombor 5 pula ya. Alright. Okay, sekarang tengok soalan nombor 5. Okay. Ini si padam dulu lah Okay, kadang-kadang dia bagi graf pula. Dia bagi graf, dia suruh kira. Kadang dia suruh sketching graph. Tengoklah apa yang dia suruh buat dalam soalan tu nanti So depend. Okay, dia banyak, dia variety sikit lah. Apa yang boleh dia soal. Tapi basically senang. Kalau you faham memang senang. Tak ada apa pun. So cubalah untuk faham ya. Dia panjang tapi dia senang. Dia taklah sikit tapi susah. Okay, so cuba. Okay, ni dia bagi graf ya. Graf pula. Graf X against T dengan graf V against T. So bila dia bagi graf, so you kena tahulah. Apa yang di-represent by the graph. Kan? Apa yang di-represent by the graph ya. Okay. So, kalau kita tengok sini, okay, ni graf X against T. So, kita tahu ini apa benda ni? Ni amplitude. Kan? Okay, kalau dia bagi graf V against T, ini apa? Ini adalah Vmax. Ni Vmax ni. So, Vmax sama dengan A omega. Kan? Itu clue yang you kena tahulah. Apa yang dia bagi pada graf. Okay, macam ni nampak. Dia bagi ni, ni period. Kalau dia bagi nilai, katalah
10 kan. Maksudnya period awak 10 lah. Daripada 10 tu boleh cari omega kan. So macam tu lah kita relate-kan dia ya. Okay. So tengok soalan. Okay, the following graph above in figure 9.1 shows the variation of displacement x and velocity v with time t for an object in simple harmonic motion. So determine the frequency of the object. Okay, dia suruh cari frekuensi ya. Alright. So bila dia suruh cari frekuensi, tengoklah. So kita dah ada omega kan. Kalau nampak omega ni je, dah tahulah apa frekuensi dia. So Vmax dia sama dengan 6 kan. Okay, amplitude pun dah ada 2. Okay, kena pastikan ni unit samalah. Ni meter. Kalau tak sama, kena samakan dia ya. So nanti you ganti je lah. Vmax sama dengan A omega. So Vmax sama dengan 6. A sama dengan 2. Omega kan. So saya kan dapat omega. Bila dapat omega, carilah frekuensi kan. So omega sama dengan 2 pi f. Okay, omega sama dengan 2 pi f kan. Selesaikan dapat f. Tu je lah cara kita cari dia. Nampak tak? Dia senang. Tapi kalau tak faham, tak ingat dan tak tahu, semuanya jadi susah. Okay. Okay, ada apa nak tanya tak soalan nombor 5? Ada? Tak ada tanya? Tak ada Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan yang apa dia? Ada? Tak ada? Tak ada Ada? Tak ada? Tak ada. Respon yang sikit nanti saya tahu. Kalau awak ada, cakaplah ada. Kalau tak ada, cakap tak ada. Senang saya proceed. Jangan senyap je. Okay. Now tengok nombor 5B pula. Nombor 5B ni dia bagi graf X dengan A pula kan. So depend lah. So bila graf X dengan A pun sama. Ini apa? Amplitude. Kan. Okay. So kalau yang ni apa? Mx. Ya. Ya. Share screen tak ada? Sekejap. Okay, so tengok yang soalan B tadi. Soalan B ni dia bagi graf X against T dengan A against T pula. So kalau graf X against T, so yang ni amplitude dia lah. So amplitude dia sama dengan 4 kan? Okay. Kalau bagi graf A against T, ini akan represent dia punya maximum acceleration. Okay. So formula bagi Mmax adalah A omega squared ya. Nampak? Alright. Lepas tu pun sama, dia suruh cari frekuensi. So bila cari frekuensi, selesaikanlah. Okay, Mmax sama dengan 10. 10. A sama dengan 4. Omega squared. So selesaikan dapatlah omega. Dah dapat omega. So omega sama dengan 2 pi f. Selesaikan dapatlah f kita. Okay. Okay, boleh tak? Boleh faham? Boleh Alright. Okay, kalau boleh kita teruskan dengan C pula. Okay, C dia bagi pula graf F against X. So dia kalau graf F against X ni sebenarnya dia adalah graf A against X. Sebab F sama dengan MA. Jangan cikgu tak belajar pun. Memanglah tak belajar. Tapi dia dah kata apa, dia apply kepada force. Memang dalam SHM punya graf tak ada graf force against X. Kan? Tapi dia sekalikan lah. Sebab force sama dengan MA. Sebab tu dia bagi mass kat sini. Nampak mass ni dia bagi 2 kg. Ya. So ada tau. Tapi graf ni represent graf acceleration lah. Okay. So dia suruh cari period of oscillation dengan maximum speed. Okay. Period A. Maximum speed adalah Vmax. Kan. Vmax sama dengan A omega. Okay. So, Vmax sama dengan A omega. Okay. Cantik. Nampak ya? Alright. So, mula-mula. Apa pula period A period T. Okay. So, mula-mula kita cari period dululah. Okay. So, ini amplitude lah. Okay. So, force dia bagi force F sama dengan MA. Cari A dululah. So, A sama dengan F bagi dengan M. So, F kita 4, M kita 2. So, A kita 2 lah. Kan? Okay. So, bila dapat 2, okay, dia dah bagi ni. So, katalah, okay, cari untuk maximum acceleration.
So maximum acceleration. So Mx sama dengan A omega squared. Okay, so Mx kita 2. A kita 0.1 lah. Okay, omega squared ya. Alright. So selesaikan dapat omega. Dapat omega cari period lah. Omega sama dengan 2 pi over T. Okay, selesaikan dapat T. Okay. Alright, lepas tu cari maximum speed. A pun dah ada, omega pun dah ada. Gantikan je lah. Dapatlah nilai dia. Okay. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Boleh ya? Boleh Alright. Okay. So benda ni kena biasa buat je. Dia senang, dia kena biasa buat je. Kalau you tak pernah nampak memang dia susah. Tak tahu nak buat macam mana. Okay, next tengok soalan nombor 6. 6 bagi graf juga ya. Graf U against X pula. Ikutlah graf apa yang dia nak bagi. Okay. Kalau graf U against X. Okay, ni adalah graf potential energy lah. So dia bagi ni 18 tau. So ni U kita. Ini dia punya amplitude dia. Kan, okay. So tengok formula untuk U. U in terms of X. Okay, U in terms of X. So formula dia adalah. Okay, U equal to setengah M omega squared X squared. Okay, ni formula dia ya. U equal to half M omega squared X squared. Okay. Alright. Pun dia dah bagi mass kat sini 1 kg. Okay. So dia cari amplitude. So amplitude ni je lah. 0.15 meter. Okay. Lepas tu dia cari period. Okay. Period ni kena cari omega dulu lah kan. Ni nak. Semua dia dah bagi. So you ganti je lah. Okay. U ni 18. Okay. U ni 18. M tadi 1. Omega, biarlah kuasa 2. Okey, X ni ganti dengan 0.15 lah. 0.15 kuasa 2. Okey. Nampak? Okey. So, you selesaikan semua dapat omega. Dah dapat omega, carilah period. Omega sama dengan 2 pi over T. So, T sama dengan, okey. Alright? Okey. So, dapatlah. Okay, then kita cari velocity of the particle when x equal to 0.1 meter. Okay, so ni nak cari V in terms of x. Okay, kalau V in terms of x, formula dia V sama dengan plus minus omega square root A squared tolak X squared. Nampak ya? Alright. So, A ni 0.15 lah. X ni, ni 0.1 meter lah kan. So, you selesaikan dapatlah. Okay. Okay, ni bila saya cari force on the particle when X equal to 0.1 meter. Okay. So, kita tahu force equal to MA tau. So, you kena cari A in terms of X dulu. Okay. So, A equal to negative omega squared X. Kan. So, X ganti dengan 0.1 lah. Kan. Selesaikan dapat A. Baru ganti sinilah. Baru dapat F. Okay ya. Alright. Ini untuk soalan nombor 6. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Boleh ya? Okay. Kalau boleh, kita teruskan lagi. Nombor 7 pula. Okay. Nombor 7 pun dia bagi graf. Sama macam tadi lah. Alhamdulillah. Determine frequency of the object. So, cari F. So, dia dah bagi. Ini kita punya U kita lah. Okay. Ini kita punya A. Okay, formula sama macam tadi. Okay, U equal to half M omega squared X squared lah. U equal to half M omega squared X squared. Okay. So, U ganti 1, setengah. M pun ganti 1. Omega cari X 0.1. Kuasa 2. So, selesaikan dapat omega lah. Lepas tu omega sama dengan 2 pi F kan. So, dapat F.
Okay ya. Alright. Ni kalau dia bagi graf lah. U again X. Soalan dia variety. Banyak sangat. Banyak benda yang boleh disoal. Okay. So you kena tahu semua benda ya. Okay. Okay ya. Boleh ya. Alright. Ni nombor 7. Okay. Tengok nombor 8 pula. Okay. Nombor 8. On the same as this. Sketch graph. To show. Ni dia suruh sketching graph kan. Ni pun kita dah bincang dah itu. Awak pun buatlah macam ni kan. Okay. Ini graf U. Label lah sikit U. Okay. Ni graf K. Label lah sikit K. Okay. Yang ni nanti tulis lah apa benda tau. Okay. Ni macam tu kan. Ni graf E. Okay. Ni dia punya amplitude kan. Okay. Ni kosong. Ni graf E lah. Unit joule melawan X. Nampak tak? Macam ni ya. Awak sketching lah nanti kan. Sini tak payah panjang sangat. Pendek sikit tak apa. Okay. Ni graf dia lah. Ni dia sketching. Pun kena tahu dah ingat jugalah. Okay. Now tengok nombor 9 pula. Okay. A block of mass 100 gram is suspend. Okay. Kalau dia bagi gram, tukar pada kg ya. Jangan tak tukar. Nanti salah. A block of mass 100 gram is suspended from a vertical helix spring on a spring constant. Okay, dia bagi K. The block is pulled to a distance y equal to 2 cm from its equilibrium position of y equal to 0 cm. Okay, ni mungkin dia punya amplitude lah. Okay. So, determine the period of oscillation. Okay, so dia suruh cari T. Tapi D ni T melibatkan spring kan. Kalau T melibatkan spring kan kita ada formula tersendiri dia tu kan. Okay. So T sama dengan 2 pi square root M over K. Okay. So mass dia dah bagi. K pun dia dah bagi. Terus ganti je lah. Kan. Terus dapat period dia. Okay. Alright. Okay, 9B, maximum velocity. So, Vmax sama dengan A omega. Okay, so A dah ada. Omega, omega pun kena carilah. Tapi ni kan spring kan, dia ada formula khas. Ingat ya. Okay, formula khas iaitu omega sama dengan square root K over M. Nampak ya. So, kena cari omega dululah. Lepas tu baru buat substitution. Barulah dapat jawapan dia. Okay. Cari omega. Dah dapat baru ganti. Dalam Vmax equal to A omega. Okay. Alright. Kemudian. Okay. C. Total energy of the system. Okay. Kasih dia bagi X. So kita guna U in terms, E in terms of X lah. Okay. Okay. E in terms of X. So. E sama dengan half M omega squared A squared. Tu cantik formula saya. Sekejap Okay. So E sama dengan half M omega squared A squared. Okay. So ganti yang ni lah ya. U in terms of X lah. Okay. X tu ganti amplitude tu 2 cm lah ya. Ganti selesaikan dan akan dapat jawapan dia. Okey. Ini untuk nombor 9. Okey, tengok nombor 10 pula. Okey, an object on mass 200 gram is suspended from a vertical helix. The spring is extended by 2 cm. Okey. So ni mass dia bagi dalam gram, jangan lupa tukar kg ya. Okey. The spring is extended by 2 cm. So ini dia punya apa? X dia lah. Okay, if the object is oscillating in the vertical plane, determine the angular frequency of the object. Okay, dia cari omega. Period T. Vmax. Okay, maximum kinetic G, Kmax. Kmax equal to half mv squared. Okay. Alright, so kita cari omega. Okay, tapi dia bagi m dengan x je. Macam mana buat ni? Saya cari omega dia. Okay, so yang ini dia ada special case sikit.
Sekejap Okay. So yang ni dari special case sikit. So kita kena guna satu perhubungan iaitu mg sama dengan kx. Okay. Sekejap Okay, so mg equal to kx tau. Okay, so g gantikan dengan 981 lah. Okay, so yang ni selesaikan dan you akan dapat k. Okay, dapat k So bila dapat k, okay, barulah cari omega. Guna omega equal to square root k over m. Nampak ya? Omega equal to square root k over m. Okay. Lepas tu baru dapat omega. Lepas tu daripada omega tu, so ni omega je kan. Dapatlah omega kita. Okay, ni kena guna inilah. Sebab dia maklumat lain tak bagi kan. So guna perhubungan mg equal to kx. Okay, ni dalam notasi pun ada lah. Kalau nak tengok asal-usul macam ni didapat kan. So boleh refer to the notes lah. Okay alright. Dia period of oscillation. So dia dapat omega. Carilah T. Omega sama dengan 2 pi over T. Dapatlah T. Okay. Lepas tu, okay, maximum velocity. Tadilah. Okay, Vmax. Sama dengan A omega. Okay A tadi ambil 2 cm lah. Okay. Okay, omega dah ada kan ni tadi. Okay. Kemudian okay, maximum kinetic energy half equal to mv squared. So V ni ganti dengan Vmax ni tadilah. Okay, nampak? Selesaikan dapatlah Kmax kita. Okay, boleh? Okay, ini untuk soalan nombor 10. Okay, tengok nombor 11. Ini dia bagi pendulum pula ya. Okay, determine the length of the simple pendulum whose period 0.5 second. Okay. So determine the frequency of the simple pendulum if it is in a leaf which is acting upwards at 3. Ni dia special case sikit. Okay, kalau yang macam ni special case sikit lah. Okay, determine the frequency of the simple pendulum when the leaf is in a free fall. Okay. So yang ni, okay, bila dia kata determine the length of the frequency, okay, guna formula biasa lah. Tapi period untuk pendulum. So T sama dengan 2 pi square root L over G. Okay. So G ni kalau atas permukaan bumi biasa, tak ada apa-apa naik ke turun, so guna 9.81 je lah. Okay. Guna yang tu je. So ni selesaikan, dapatkan length je lah. Okay. Alright. Okay. Yang untuk B pula. Okay. Determine the frequency of the simple pendulum if it is in a leaf which is acting upwards at 3. Okay. Bila ada dalam leaf, lepas tu bergerak ke atas. So dia punya extension ni kita akan buat G tambah A. Okay. Ni kalau naik atas lah. So G tambah A. Kalau turun bawah, G tolak A. Tengoklah dia punya keadaan dia ya. Okay, 9.81 tambah 3. So ni G baru kita lah. Okay, lepas tu gantilah dalam okay, sebab G prime lah. Sorry, G prime lah. Okay, G prime tu G baru kita lah ya. Kalau dia naik atas, G tambah A. Lepas tu dia suruh cari frekuensi. Okay, nak cari frekuensi, carilah period dulu. Gantilah balik zaman tadi. 2 pi square root L over G prime. Nampak ya? Okay. So dah dapat T. Baru cari F lah. F sama dengan 1 over T. Dapatlah jawapan dia. Okay. Alright. Okay, yang C pula. Determine the frequency of the simple pendulum when the leaf is in a free fall. Kalau leaf ni jatuh dalam free fall pula kan. Free fall jatuh ke bawah dengan negatif 9.81 kan. Alright. So G prime dia adalah G tambah tolak G. Okay. Bila G tambah tolak G, 9.81 tambah tolak kan 9.81. So you akan dapat dia sama dengan kosong. Okay. So bila you kira memang frekuensi dia you akan dapat kosong jugalah. Okay. Okay, ni pun gantilah masak manti juga. Tapi bila you kira you akan dapat kosong. Okay, untuk case yang ni lah. Yang C Alright. Okay, tengok yang okay, soalan nombor ke-12. Okay, nombor 12.
The displacement x for a particle t in the simple harmonic motion is given by equation x equal to 10 sin 20t. Determine the length of the pendulum so that it has the same period as the particle. Assume g equal to 10. Determine the length of the pendulum so that it has the same period as the particle. Okay. So ni dia panjang sikit lah. Okay. Dia bagi ni. Okay. Mula kita kena cari period dulu. Okay. Cari period. Tengok persamaan ni kan. So period boleh cari dekat omega. So omega dia 20 kan. Okay. So daripada omega ni. 2 pi over t. So cari t dulu lah ya. Okay. Cari t dulu. Okay. Bila dah dapat t. Okay, carilah dia punya length pula kan. Guna formula untuk pendulum. So, T sama dengan 2 pi square root L over G. L ni yang kita nak cari ya. Okay, G guna 10. Dia kata guna 10 kan. So, you pun gunalah 10. Okay, kalau dia mention beritahu. Kalau dia mention buatlah. Kalau tak mention guna 981 je. Okay. So, G gantikan 10. So, selesaikanlah. Dapatlah length dia yang dia nak tu lah. Okay, determine the length for a pendulum so that it has the same period as the particle. So, this is the period of the particle lah. So, guna period ni untuk cari dia punya length ni lah. Length of the pendulum. Okay, so ini untuk 12. Alright, so tengok nombor 13. Soalan yang terakhir. Soalan ni panjang pula topik ni. Okay, an object of mass 0.1 kg. Ni mass. Is connected to helical spring. We undergo simple motion of period. Okay, ni period bagi spring. Determine the new mass. If the period of the oscillation to be reduced 0.5 to be reduced to 0.5 second. So dia suruh cari mass ya, mass yang baru untuk T 0.5. Okay, kita buat new mass for T equal to 0.5 second. Okay. Alright. So, dia cari the new mass lah. Okay. So, refer balik kepada formula period bagi bagi spring kan. So, T sama dengan 2 pi square root M over K. Alright. So, dalam kes ni, you kena cari K dulu. Sebab K tak ada. So, selesaikan ni cari K. Okay. Dah dapat K, baru ganti semula dekat period yang baru ni. T sama dengan 2 pi square root M over K. Dia K yang sama. Sebab kalau kita gunakan spring yang sama, K sama ya. Kalau spring yang berbeza, baru K berbeza. Okay, so T ambil 0.5 lah. Okay, T ambil 0.5. Okay, 2 pi. Ni M yang baru nak cari tau. K ni ambil K sini lah. Alright. Okay, selesaikan. Dapatlah M yang dia nak dulu. The new mass. If the period oscillation to be reduced to 0.5. Okay. So, ni dapat M yang baru ya. Alright.